Raisah Munirah Majlis. Yang berhormat Kota Belud. Bismillahirrahmanirrahim. Kota Belud minta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan langkah drastik yang perlu diambil oleh kementerian dalam meningkatkan pengeluaran beras tempatan di samping memperkasakan tanaman padi di Sabah dan Sarawak susulan tindakan negara Vietnam yang mengambil langkah mengurangkan ekspor beras mereka. Silakan Yang Berhormat Menteri. Daripada judi kita beralih kepada makan. Tuan Petua, untuk makluman yang berhormat, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sentiasa cakna terhadap perkembangan dalam dan luar negara yang sentiasa mempengaruhi keterjaminan bekalan makanan negara. Pada masa kini, keperluan beras dalam negara dipenuhi 70% pengeluaran tempatan, 30% ditampung melalui kemasukan beras import. Kerajaan amat menyedari situasi global yang sedang berlaku pada masa ini, yang mana sekatan ekspor oleh negara pengeluar beras tentunya akan menjejaskan keterjaminan bekalan makanan. Bagi Malaysia, sumber import beras adalah dari pelbagai sumber: India, Myanmar, Kemboja, Pakistan dan Thailand. Tidak hanya bergantung kepada negara Vietnam. Justru kalau Vietnam mengurangkan, insya-Allah ia tidak menjejaskan kecukupan beras di Malaysia. Namun begitu, kerajaan juga sentiasa cakna terhadap keperluan untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran padi negara bagi mengukuhkan keterjaminan makanan negara, khususnya di Sabah dan Sarawak. Justru antara langkah yang telah diambil bagi meningkatkan pengeluaran dan memperkasakan penanaman padi di Sabah dan Sarawak adalah seperti berikut. Melaksanakan inisiatif khusus bagi membantu pesawah padi bukit di Sabah dan Sarawak melalui skim baja dan racun padi bukit atau HUMA sejak 2015 lagi. Saban tahun, skim subsidi ini memberikan manfaat kepada hampir 60,000 pesawah padi bukit dengan purata keluasan 50,000 hektar. Melancarkan program Smart Sawah Padi Berskala Besar Negeri Sabah pada Jun 2022. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi menerusi pengurusan sawah input pertanian yang lebih teratur. Artinya apa yang dibuat oleh kerajaan terdahulu dalam hal padi ini yang baik kita sambung terus. Program ini sedang dilaksanakan dengan keluasan 100 hektar, melibatkan 70 orang pesawah dan permohonan penyertaan para pesawah semakin meningkat. Dan tahun ini akan ada lagi sawah berskala besar akan dibuka di Sabah. Menerbitkan manual dan buku padi bukit pada tahun 2015 hasil penyelidikan yang dijalankan oleh Mardi dengan kerjasama Jabatan Pertanian Sarawak. Menerusi projek pendidikan ini, penambahan amalan tanaman sedia ada dan dapat menambahkan hasil melalui benih-benih baru. Dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, Mardi sedang membangunkan pakej pembajaan menggunakan baja pelepasan terkawal khusus untuk tanaman padi bukit bagi kegunaan padi bukit di Sabah dan di Sarawak. Selain itu, Mardi juga sedang menilai potensi titisan padi HUMA di bawah program ASEAN Rice Net untuk ditanam sesuai dengan cita rasa tempatan. Mempromosikan dan memasarkan produk unik Borneo hasil padi bukit sekarang ini diperkenalkan, cuba dihebahkan, dan penanaman padi melalui maha dan sebagainya, maka padi Bario itu sekarang ini diantara digemari oleh rakyat Malaysia. Sekian. Terima kasih Menteri. Yang berhormat, soalan tambahan. Terima kasih atas jawapan Menteri. Saya dengar langkah-langkah yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri untuk meningkatkan pengeluaran padi di Sabah, namun pelaksanaan dan juga peruntukan yang menjadi kerisauan saya.
semasa YB Semporna menerajui kerajaan Sabah, he had planned for rice cultivation tetapi tidak terlaksana akibat pertukaran kerajaan. Sekarang ini sasaran kadar SSL which is kadar sadar diri pengeluaran beras bagi Sabah pada tahun 2025 adalah pada kadar 75%. Tahun ini, hari ini, kadar SSL di Sabah hanyalah pada 22.8%. Ada 2 tahun lagi untuk kita capai 75% ini. So, soalan saya, apakah sasaran 75% ini akan dicapai pada tahun 2025? Dan apakah cabaran yang dihadapi, mungkin juga langkah segera yang drastik yang akan dibuat oleh kerajaan untuk memastikan sasaran ini, sasaran SSL untuk Sabah ini tercapai? Silakan Yang Berhormat Menteri. Memang kita berhasrat untuk mencapai SSR dan sekarang ini Bangunan Sabah Maju Jaya dan Dasar Pertanian Negeri Sabah ketiga hanya 40% menjelang 2025 dan tahun 2030 dijangka Sabah akan mencapai 60% SSR. Dia bukan boleh capai begitu saja tanpa usaha-usaha yang dibuat. Mesti kita usahakan di antaranya menaik taraf sistem pengairan. Ini amat penting. Kita suruh orang tanam 2 kali setahun. Kita suruh orang tanam 5 kali 2 tahun. Air tak ada. Jadinya infrastruktur satu perkara yang amat penting. Macam juga di Pasir Putih. Penanam padi bersedia untuk buat skala besar. Tapi pengairannya belum lengkap. Saya menyedari hal itu. Sebab itulah kita kena usahakan dulu, terutama sekali pihak kerajaan, menyediakan infrastruktur. Kemudian barulah kita boleh arahkan orang membuat 2 kali, 3 kali ataupun 5 kali 2 tahun. Kalau infrastrukturnya tidak disediakan dengan lengkap, maka susah kita nak capai SSR itu. Dan ini yang kita kena usahakan. Misalnya kawasan Mada akan dimulakan tak lama lagi satu sistem pengairan yang bersepadu, yang besar, yang menggunakan belanja yang begitu banyak untuk kita pergi kepada 5 kali 2 tahun. Artinya Menteri Keuangan ada sini, dia akan berusaha minta persetujuan Perdana Menteri supaya peruntukan diperbanyakkan dalam hal infrastruktur, terutama sekali dalam untuk kita mencukupkan beras. Saya yakin boleh dengan kawasan sawah yang ada, benih baru dan sebagainya, dengan usaha yang ada, komitmen para petani, kita boleh capai SSR itu, insya-Allah 100%. Dan kita kalau import pun hanya beras untuk orang-orang berada dan untuk orang-orang kaya. Jadi penerapan pakej teknologi, peningkatan hasil padi, kawasan sawah padi, semuanya ini perlu kita pertingkatkan. Sekarang smart, semua orang cakap soal teknologi moden. Kita balik di luar negara, kita cerita. Kita sendiri kena buat perubahan. Tak boleh cerita kemajuan China, kemajuan Rusia, dan kita sendiri tidak berusaha begitu gemling tenaga semua pihak, bukan hanya kerajaan. Rakyat juga kena berubah sikap dan bekerja. Yang disebut selalu kerja itu adalah macam satu ibadat. Ini yang perlu kita tekankan. Terima kasih kepada Pelurang. Datuk.